Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu pada sesi PDPR, dan hari ini kita sambung mata pelajaran Sirah Darjah 3. Sebelum tu, seperti biasa, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung mata pelajaran sirah, iaitu muka surat 26. Kita sambung daripada sesi PDPR yang lepas. Tajuk hari ini ialah berdakwah secara sulit. Kita lihat petikan ini. Pengalaman Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam pada pertemuan kali pertama menggerunkan baginda. Pada ketika ini Nabi rasa takut. Kali pertama berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi setelah agak lama tidak didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, perasaan baginda bertukar menjadi rindu. Dari rasa takut pada ketika awalnya, lama-lama menjadi rindu. Baginda sentiasa ternanti-nanti untuk menerima wahyu seterusnya. Akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan wahyu kedua, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran umat manusia dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Inilah surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Dengan penurunan wahyu ini, maka bermulalah tugas dan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Penduduk Arab Mekah mengamalkan agama menyembah berhala. Ada juga yang menyembah roh orang mati, matahari, bulan dan sebagainya. Ini adalah agama sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ramai di antara mereka yang menyembah berhala, orang mati, matahari, bulan dan sebagainya. Mereka telah mengamalkan agama ini sejak turun-menurun lagi sekian lama. Nabi Muhammad SAW pula membawa ajaran yang mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Kedua-dua ajaran ini sangat bertentangan antara satu sama lain. Daripada asal mereka menyembah berhala, kemudian datang Nabi Muhammad atas utusan Allah, kemudian diwahyukan pula untuk menyampaikan ajaran yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala serta menolak amalan menyembah berhala dan sebagainya.
Oleh itu Nabi Muhammad SAW perlu memilih satu langkah yang bijak dan terbaik untuk menyampaikan ajaran Islam. Langkah itu ialah menyampaikan ajaran Islam secara sulit. Inilah langkah pertama yang Nabi buat, menyampaikan dakwah secara sulit, secara sembunyi-sembunyi. Pada peringkat dakwah secara sulit, baginda menyampaikan dakwah kepada orang yang terdekat sahaja. Mereka terdiri daripada ahli keluarga baginda seperti isteri, anak-anak dan golongan hamba. Ini peringkat awal dakwah Nabi. Maknanya Nabi tak menyampaikan dakwah terbuka. Tidak. Nabi menyampaikan dakwah secara sulit, secara sembunyi, dimulakan dengan ahli keluarga sendiri, isteri, anak-anak. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat kerabat baginda. Selain daripada mereka, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dakwahnya kepada golongan muda dan orang yang asing yang tinggal di Mekah. Bukan kepada orang-orang Mekah secara terbuka, tidak. Seterusnya, di antara hikmah berdakwah secara sulit ialah, kita lihat yang pertama, ajaran Islam dapat disampaikan dan diterima tanpa gangguan. Maksudnya tak ada gangguan lah, sebab Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi. Kaum kerabat, kawan-kawan yang kenal, yang terdekat. Yang kedua, dapat menghindarkan tentangan secara terbuka oleh kaum kafir Quraisy. Kita tahu kaum kafir Quraisy ini sejak turun-menurun menyembah berhala. Datangnya Nabi Muhammad dengan utusan Allah menyuruh pula meninggalkan amalan menyembah berhala, kemudian nak mengajak menyembah Allah yang Maha Esa. Ini adalah satu Nabi akan menerima tentangan yang hebat kalau dibuat secara terbuka. Langkah yang pertama, secara sembunyi, secara sulit terlebih dahulu. 3. Mengelakkan kejutan kepada masyarakat Arab yang mengamalkan kepercayaan dan amalan tradisi nenek moyang mereka. Okey, murid-murid, untuk pelajaran hari ini, ringkas ni yang tadi saya terangkan. Okey, untuk tugasan, dengar ya betul-betul murid-murid. Untuk tugasan, rujuk muka surat 30. Jadi murid-murid buka muka surat 30. Baik, bila murid-murid telah membuka muka surat 30, murid-murid akan nampak pantun. Ada 4 rangkap pantun. Sebelum ke sekolah, kita bersalam. Dapatkan restu ayahanda dan bonda. Wanita pertama memeluk Islam, dialah Khadijah, isteri baginda. Ini contohlah. Mungkin murid-murid boleh buat hebat daripada saya. Okey, ini adalah 4 rangkap pantun. 1, 2, 3, 4. Okey, tugasan murid, sila baca pantun. Baca pantun ni dan rakam suara anda. Hantar rakaman setelah disiapkanlah. Maksudnya murid-murid, saya nak baca pantun ini, rakamkan suara, kemudian hantar tugasan kepada saya seperti biasa melalui voice message WhatsApp lah. Okey, itu sahaja. Pastikan tugasan ini dibuat dengan baik. Baca daripada atas sampailah ke bawah, ataupun rujuk muka surat 30. Baca 4 rangkap pantun sahaja. Okey murid-murid, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.